Hadirin yang berhormat, saya ingin maklumkan untuk memberi ruang dan peluang lebih ramai hadirin yang berhormat mengambil bahagian dalam perbahasan dalam Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 ini. Saya ingin putuskan bahawa selepas Shah Alam, tempo berbahas dihadkan kepada 20 minit seorang. Shah Alam ada 22 menit mulai sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya sambung balik daripada mana yang saya telah berhenti pada 2 minggu ataupun seminggu yang lepas ya. Rakyat dapat menilai dulu dengan SST yang berjumlah hanya 13.8 bilion, rakyat masih dapat juga BRIM dan berbagai bantuan untuk yang miskin. Sekarang melalui GST, pendapatan berjumlah 19.4 bilion, iaitu pertambahan sebanyak 5.6 bilion. Kenapa bantuan untuk yang miskin hanya berjumlah 4.9 bilion? Sedangkan dulu SST dah ada. Tambah 5.6 bilion melalui GST, tetapi bantuan hanya 4.9 bilion. Tan Sri Speaker, Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan dasar rasionalisasi subsidi yang hanya bahasa canggih yang bermaksudkan mengurangkan subsidi untuk rakyat, ditambah pula dengan pelaksanaan GST, ianya merupakan serampang dua mata yang kedua-duanya memotong dan memburaikan poket rakyat. Rakyat sedar pengecualian GST boleh dibatalkan semudah mana ianya dikuatkuasakan. Hari ini kata tak nak, besok kata nak. Pada bila-bila masa, Kerajaan Barisan Nasional boleh memansuhkan pengecualian GST atas barang-barang yang sekarang ini dikecualikan. Dan pada bila-bila masa juga, subsidi boleh ditarik balik. Dan ianya boleh dilakukan tanpa apa-apa justifikasi munasabah. Sebagai contoh, soal harga minyak. Naik harga minyak di pasaran antarabangsa, rakyat dibebankan dengan kenaikan harga minyak di pasaran domestik. Baru-baru ini, turun harga minyak di pasaran antarabangsa, rakyat tetap dibebankan dengan kenaikan harga minyak di pasaran domestik. Pokoknya, rakyat dibebankan. Ini adalah hasil ketidakcekapan pengurusan fiskal Kerajaan Barisan Nasional. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga ada sebut persoalan pembinaan 2 hospital baru, iaitu di Sri Iskandar dan di Dungun. Saya sekadar ingin memesan, selesaikanlah dulu Hospital Shah Alam. Dah 6 tahun, tak selesai-selesai lagi. Dah lambat. Bertambah pula harganya. Tarikh siap yang terbaru, yang baru di antara yang terbaru, adalah pertengahan tahun depan. Tarikh siap ni berlompat-lompat macam katak. Cukuplah katak. Ya. Begitu juga dalam perbahasan oleh
Yang berhormat Ketereh, malangnya tak ada pagi ni. Beliau ingin memperlekehkan penghujahan Ketua Pembagang dengan menonjolkan apa yang dikatakan oleh beliau sebagai kontradiksi. Di antara kontradiksi kononnya adalah cadangan menaikkan gaji kaki tangan kerajaan, tetapi pada masa sama mengkritik bajet bekalan yang tinggi. Ini mengikut YB Ketereh, satu kontradiksi besar. Ya benar, bajet bekalan adalah sebanyak 83% dari keseluruhan bajet. Dan menaikkan gaji akan menaikkan bajet bekalan. Tetapi adakah YB Ketereh sedar bahawa dalam bajet bekalan, gaji atau emolument adalah tidak melebihi 30% dari keseluruhan bajet bekalan. It's only 30% of the whole supply budget dengan izin Tan Sri. Maka, tidakkah pengurusan cekap terhadap 70% yang lain boleh memungkinkan kenaikan gaji dilaksanakan? Adakah Ketereh sedar bahawa penjimatan sebanyak hanya 10% atas baki 70% tersebut boleh menghasilkan kenaikan sebanyak hampir 23% bagi bahagian emolument. Dan inilah di antara sebab mengapa kita tekankan perlunya persoalan menangani ketirisan dan kebocoran, supaya melalui pengurusan yang cekap, tanpa ketirisan, kebocoran, rasuah dan kronisma, akan ada ruang dan peluang untuk kaki tangan kerajaan mendapat kenaikan gaji yang lebih bermakna, supaya matlamat pulangan 50% dari hasil produktiviti boleh tercapai, berbanding dengan hanya 33% seperti sekarang. Ya. Maka kena sampaikan pada YB Ketereh, inilah sebabnya kita perlu berfikir dan menilai, menganalisa dan mengkaji, dan jangan terima bulat-bulat apa yang dikatakan oleh ketua walaupun dia Perdana Menteri. Barulah kehadiran kita di Dewan Yang Mulia ini akan bermakna dan menghasilkan pembelaan kepada rakyat. Salam. Seminit. Okay. Tan Sri Yang Ketua, Assalamualaikum. Salam. Kalau kita tengok dua jabatan ataupun dua pihak dalam kerajaan, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga pihak Kastam Diraja yang terlibat dalam urusan mengumpul hasil bagi negara ini. Mereka diberikan penilaian yang berasingan dan juga bonus-bonus yang lumayan bertepatan dengan hasil yang mereka kumpul melalui cukai. Jadi ini memberikan insentif kepada mereka untuk bekerja lebih kuat. Setujukah Shah Alam, kalau kita memberikan penilaian semula kepada gaji kaki tangan awam ini, dengan meletakkan objektifnya supaya mereka lebih produktif, maka negara akan mendapat hasil yang bertambah daripada semangat yang baru. Itu akan berbaloi dengan jumlah yang kita tambah pendapatan mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Kuala Krai. Saya setuju, dan bukan sekadar menambahkan produktiviti, tetapi bekerjasama untuk menghalang kronisma dan rasuah. Barulah ia dapat jimatkan yang 70% bekalan itu. Dari segi kontradiksi pula, YB Ketereh juga perlu sedar kontradiksi dalam ucapan YB sendiri. Pada mulanya menafikan wujud amalan membuli dalam Barisan Nasional, tetapi mengakhiri ucapan beliau dengan rayuan supaya projek-projek pembangunan di Kelantan perlu dirancangkan
tingkatkan lagi khususnya untuk lapangan terbang Kota Baru, ya. Kalau tak dibuli itu apa nak dinamakan, ya. Ucapan-ucapan dari Yang Berhormat Malaysia Timur, khususnya Kalabakan, Putatan pun boleh digunakan sebagai rujukan. Memang sah amalan membuli wujud dalam Barisan Nasional. Dari segi soal buli yang disebut YB Ketereh terhadap PAS dalam Pakatan Rakyat, saya ingin nyatakan secara jelas, dalam Pakatan Rakyat PAS tidak dibuli. Dulu semasa Selangor di bawah UMNO Barisan Nasional, memang PAS teruk dibuli. Kuliah dilarang, ustaz dihambat oleh penguat kuasa JAIS, surau dirantai dan dikunci, nak guna dewan untuk ceramah dihalang, buat ceramah di padang atau di rumah, mikrofon dirampas polis. Masa tu dengan Barisan Nasional memang PAS dibuli. Sekarang ustaz, itulah hebat, dalam keadaan kena buli pun boleh menang. Sekarang ustaz dan pimpinan PAS mengajar atau berucap di surau dan masjid tanpa gangguan. Malahan pimpinan PAS berucap di kuil dan gereja pun tak ada halangan. FRU pun relax, polis pun tak ganggu. Hanya kita kena faham, bila berkawan, kalau dulu biasa main sorang-sorang, sekarang main dah ada kawan, tak boleh kememeh. Main bola dengan kawan pun kadang-kadang kena siku. Lalu relax lah. Kalau kena siku, balik rumah beritahu ayah mak, dibuli, takut-takut akhirnya tak ada orang nak kawan. Faham, ya? Sekarang ni Tan Sri Speaker, saya nak masuk tentang bajet. Ada 6 poin bab bajet. Tadi saya jawab YB Ketereh dan saya komen ucapan Perdana Menteri je. Berhubung dengan bajet, yang pertama, bajet yang dibentangkan tetap merupakan bajet defisit. Tahun ini adalah tahun ke-18 secara berturut-turut. Dengan itu hutang negara tetap meningkat dan sekarang ianya 53% dari GDP. Peratusan ini tidak melebihi paras maksimal 55%, tetapi ianya hanya 53% atas sebab corak bajet yang dilaporkan adalah cash based dan bukan accruals based budget. Dengan izin, accruals based budgeting mengambil kira contingent liabilities, termasuk pinjaman-pinjaman yang kerajaan menjadi penjamin baginya. Dan sekiranya ini diamalkan, sudah pasti hutang negara akan melebihi 60% GDP. Saya difahamkan ada usaha di pihak kerajaan sendiri untuk mengamalkan pendekatan accruals based budgeting atas sebab ianya lebih tepat dan lebih realistik, mengambil kira segala hutang dan exposure yang kerajaan dan negara terdedah padanya oleh pihak berkenaan, mereka yang nak amalkan accruals based budgeting. Sekiranya benar, maka kami dari Pakatan Rakyat menyokong usaha ke arah itu. Kerana dengan itu rakyat tidak mudah dikelirukan dengan menyembunyikan corak-corak pinjaman yang dilakukan oleh kerajaan tetapi atas nama pihak ketiga seperti SPV, GLC, bond dan sebagainya. Yang kedua,
Defisit bagi tahun 2015 adalah dianggarkan sebanyak 37 bilion. Walaupun kadar peratusan defisit berbanding GDP berjaya dikurangkan, hakikatnya usaha untuk mengeluarkan Malaysia dari budaya defisit kelihatan sukar. Walaupun rakyat telah dibebankan dengan pengurangan subsidi dan pencukaian GST. Dah ambil kira dah. Tapi defisit masih 37 bilion. Apabila dibandingkan defisit sebanyak 37 bilion dan pembayaran pinjaman tahunan sebanyak 27 bilion. 27 bilion ni is our loan servicing dengan izin Tan Sri. Iaitu yang dijumlahkan di antara bekalan dan tanggungan, maka adalah jelas bahawa kerajaan berhutang untuk membayar hutang. Dari wang defisit sebanyak 37 bilion ini yang dipinjam, 27 bilion digunakan untuk membayar hutang. Dan baki 10 bilion untuk keperluan lain. Tan Sri, berhutang untuk membayar hutang adalah satu amalan yang tidak sihat bagi mana-mana ekonomi. Ketiga, saya melihat juga peningkatan yang begitu mendadak bagi jumlah pembayaran hutang. Ini adalah atas sebab sikap tidak bertanggungjawab kerajaan dalam menambah hutang negara hasil dari corak pengurusan yang tidak prudent. Pada tahun 2009, jumlah pembayaran hutang tahunan adalah hanya 15 bilion. 2009. Pada tahun 2012, ianya meningkat dari 15 bilion ke 20 bilion. Pada tahun 2015, ianya dianggarkan 27 bilion. Ini bermakna hasil dari dasar boros dan berhutang yang diamalkan, maka hutang negara meningkat dan dengannya jumlah pembayaran hutang tahunan telah juga meningkat dari 15 ke 37 bilion. Maaf, dari 15 ke 27 bilion, iaitu 12 bilion dalam tempoh hanya 6 tahun. This is loan servicing. Sekiranya pengurusan kewangan yang lebih jimat, cermat dilakukan sejak tahun 2009, sebahagian besar dari peningkatan 12 bilion ini sudah pasti boleh dijimatkan. Inilah masalahnya. Apabila teguran dari MP Pakatan Rakyat tidak diindahkan dan disambut dengan hujah, hutang Jepun lebih besar, hutang US lebih besar, dan sekarang rakyat terpaksa menanggung kesan pengurusan tidak cekap dan boros ini melalui pengurangan subsidi dan pelaksanaan GST, dan itu pun tetap defisit 37 bilion. Keempat, soal hutang negara sering dipandang remeh oleh wakil rakyat Barisan Nasional atas sebab hampir kesemua hutang negara adalah merupakan hutang dalam negara. Adakah benar bahawa hutang dalam negara ini bukan masalah? Yang kita ambil duit daripada EPF ke, kita ambil duit daripada tabung ini ke tabung itu, ianya bukan masalah. Adakah hutang dalaman tidak merupakan hutang? Tidak perlu dibayar? Beza hutang negara dan hutang dalam negara adalah soal terdedahnya hutang luar negara kepada perubahan kadar pertukaran asing
dan kawalan dari segi tempoh pembayarannya sahaja. Selain itu, ianya adalah sama. Ianya tetap perlu dibayar, kadar bayaran hutang tetap semakin tinggi dengan bertambahnya hutang, dan ianya juga berpotensi untuk merobohkan ekonomi sesebuah negara. Mengikut sebahagian pakar ekonomi, terdapat tipping point yang akan meletakkan ekonomi sesebuah negara dalam paras bahaya. Mengikut mereka, tipping point ini akan berlaku apabila hutang negara campur hutang isi rumah, campur hutang sektor swasta melebihi 5 kali pendapatan negara. Sekali lagi, hutang negara campur hutang isi rumah, campur hutang swasta melebihi 5 kali ganda pendapatan negara. Ketahuilah bahawa sekiranya mengikut formula ini, maka negara Malaysia sudah berada dalam ruang amat berbahaya yang memungkinkan ekonominya merudum. Pada masa yang sama, faktor-faktor ekonomi yang penting untuk melestarikan ekonomi sesebuah negara yang perlu dikawal dan direndahkan mengikut formula ini adalah hutang negara, hutang isi rumah dan hutang swasta. Pada masa yang sama, pendapatan negara perlu ditingkatkan. Kerajaan Barisan Nasional hanya memikirkan menambahkan pendapatan negara, tetapi melalui kaedah yang akan menambahkan hutang isi rumah dan hutang negara. Yang kelima, boleh dirumuskan seperti sekian lama bajet Kerajaan Barisan Nasional ini tidak menumpu kepada persoalan penyelesaian masalah pokok ekonomi negara. Persoalan faktor-faktor ekonomi seperti di dalam formula tipping point terus tidak terkawal. Hutang negara dan hutang isi rumah terus melambung, sambil punca baru untuk menambahkan pendapatan negara masih tidak mampu dikenal pasti. Pada masa yang sama, persoalan jurang perbezaan pendapatan semakin melebar dan akan terus melebar melalui dasar-dasar tidak mesra rakyat seperti pelaksanaan GST dan pengurangan subsidi. GST adalah cukai regresif. Bila dikatakan cukai regresif ni maknanya orang yang miskin pun kena bayar. Dan CGT, Capital Gains Tax, adalah lebih progresif dan lebih adil. Begitu juga dengan Inheritance Tax, yang mana kedua-dua ini, Capital Gains Tax dan Inheritance Tax, menumpukan pencukaian ke atas orang yang kaya, yang ada duit dan ada harta. Dan Capital Gains Tax adalah pencukaian atas keuntungan, bukan atas pendapatan semata-mata. Maka ianya merupakan kaedah pencukaian yang lebih progresif, dan sepatutnya pendekatan CGT dan Inheritance Tax didahulukan terlebih dahulu, dan sekiranya perlu barulah difikirkan kaedah dan pendekatan GST. 2 minit lagi salam. Terima kasih Tan Sri. Akhir kata, pembangunan negara mesti kembali dipandu oleh maqasid syariah yang meletakkan
5 matlamat utama ad-daruriyatul khamsa, iaitu hifzul din, hifzul nafs, hifzul akal, hifzul mal, dan hifzul nisab. Pembangunan tidak boleh terhad hanya kepada persoalan mal ataupun duit dan harta, tetapi kualiti hidup di mana kehormatan manusia dari segi kebebasan keagamaan, keselamatan kehidupan, kebebasan berfikir dan bersuara dan sebagainya turut mesti dijamin dan dipertahankan. Satu KPI pembangunan negara yang secara menyeluruh ini perlu dihasilkan dan diguna pakai dalam penilaian kejayaan pembangunan negara. Persoalan al-huquqil insaniyah ataupun fundamental human rights dan karamatul insan ataupun kehormatan manusia perlu diutamakan dan perlu ada perancangan dan peruntukan untuk mendidik masyarakat ke arah ini. Tan Sri Pengerusi, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wah, first time tak habis masa.